أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada petang yang penuh barakah ini, kita dapat sambung lagi santai petang kita pada hari ini. InsyaAllah yang kita akan kupaskan tentang buku doa Baiti Jannati. Buku doa Baiti Jannati ini doa yang ketiga sempena dengan lockdown di Malaysia ni lah. Okay, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kita nyawa, masih lagi meminjamkan kita di muka bumi ini. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama mengambil kesempatan apabila Allah SWT masih lagi memberi kita dengan nikmat iman dan Islam, masih berada di muka bumi ini. InsyaAllah kita sama-sama menuntut ilmu, mencari amal ibadah sebelum kita pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ahlan wa sahlan kepada para pendengar pada petang ini. Boleh memberi sedikit komen apa khabar hari ini, petang ini. Boleh bagi sedikit komen, anda berada di mana? Adakah petang ni anda mendengar bersama dengan anak-anak ataupun bersama dengan kawan-kawan ataupun bersama dengan suami? Boleh tulis di komen ya. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan bincang satu lagi doa yang penting yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa dan juga bakal ibu bapa. Jadi hari ini insyaAllah saya akan membincangkan satu ayat daripada surah Al-Furqan ayat 74. Okey, ayat 74. Okey, ayat 74 surah Al-Furqan yang menceritakan ataupun doa yang dibaca, yang digalakkan kepada kita umat Islam agar kita mengamalkan doa ini. Sama ada kita sudah berkahwin ataupun yang masih belum berkahwin pun sebenarnya kita boleh amalkan doa ini. Apa doanya? Okey, kita sama-sama dengar ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mungkin ramai dah di kalangan kita dah hafal dah doa ni kan. Tapi tak apa, kita sama-sama ulang kaji balik apa yang kita pernah hafal sebelum ini. Iaitu surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksud daripada ayat ini? Iaitu, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penenang hati, qurrata a'yun, penenang hati, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Ahlan wa sahlan kepada para penonton yang berada di talian pada petang ini. Apa khabar?
Boleh beri sedikit komen, siapakah anda? Saya ingin mengenali anda yang berada di talian bersama dengan saya pada petang ini. Okey, jadi boleh bagi tahu anda berada di mana dan anda mendengar live saya bersama dengan siapa. Boleh tulis sikit, saya nak tengok sikit siapalah yang berada di talian bersama saya petang ini. Okey, jadi alhamdulillah kita dah baca tadi doa daripada surah Al-Furqan ayat 74 yang menggalakkan kita supaya kita berdoa dengan doa ini. Doa apa? Doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okay, dari sini kita akan tengok sedikit tafsir Ibnu Katsir, insya-Allah yang saya akan bahaskan daripada tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud daripada Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ahlan wa sahlan sahabat saya Ustazah Rasyadah Saleh juga adalah kawan saya di Maktab Mahmud Al-Usta dan juga kini berada di Kelantan. Ahlan wa sahlan. Yang mempunyai alhamdulillah kita dah ada anak-anak ni kan. Jadi kita sama-sama amalkan. Apa maksud daripada ayat ini? Iaitu orang-orang yang memohon kepada Allah agar keluar daripada darah dagingnya adalah daripada keturunan orang yang taat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Maksudnya di sini bahawa kita digalakkan supaya kita berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan dengan doa ini kita boleh mendapat anak-anak yang bukan sahaja cantik. Di sini maksud dia. Tetapi maksud di sini adalah kita nak anak-anak kita penyejuk hati kita. Kalau kita tengoklah anak-anak yang soleh ni kan, selalu kita dengar, ya Allah sejuknya hati perut, sejuknya perut mak mengandungkan dia. Sebab apa? Tengok dia semayangnya, Masya Allah, Tabarakallah, cukup tertib, cukup bagus, waktu masuk waktu terus solat. Lepas tu sentiasa saling tolong mak ayah dia dekat rumah. Okey. Jadi ini ini kita lihat bahawa perlu kita berdoa. Macam mana kita ikhtiar kita untuk mendapat anak-anak yang soleh. Itu satu. Yang kedua, kita tengok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka ingin keturunan yang taat, yang menyenangkan hati baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini perlu kepada kita bahawa kita kena berdoa supaya anak yang boleh menenangkan hati kita bukan sahaja di dunia tetapi juga boleh menenangkan hati kita di akhirat kelak. Jadi di sini kita lebih fokus kepada biar anak kita ni mungkin ada di kalangan kita anak-anak yang belajarnya taklah sehebat mana, namun solatnya, baca Qurannya dan rajin tolong maknya kat rumah, ya Allah, itu pun sudah bersyukur kan. Alhamdulillah dah terjuk hati kita. Tapi apatah lagi kalaulah anak kita ni cukup dengan tadi kan, dengan akhlaknya baik, kemudian dan juga cermelang di dunia dan juga di akhirat kan. Dari sudut akademiknya, ahlan wa sahlan, husnul khatimah juga sahabat saya daripada mana husnul khatimah? Boleh bagi tahu sedikit berada di mana? Okey, jadi situ kita tengok bahawa menyenangkan kita, anak-anak ini biar menenangkan kita di dunia dan juga menenangkan kita di akhirat kelak. Okey, dan seterusnya kita tengok pandangan daripada Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan, mereka tidak setakat menginginkan keturunan yang memiliki keindahan dan kecantikan, tetapi yang mereka inginkan adalah keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita doa dengan doa ini. Bukan setakat kita nak anak kita cantik, cantik orangnya, nanti besar, nanti mudah nak dapat jodoh contoh. Sebab apa anak dia cantik, cepat handsome dan sebagainya. Tak, tapi yang lebih difokuskan di sini adalah keturunan yang taat. Keturunan kita nak keturunan kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hinggalah ke akhir hayat. Itu yang kita nak. Yang dimaksudkan dalam ayat ini Dan Hasan Al-Basri juga berkata, ia ditanya tentang ayat ini, dia jawab apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-Nya yang muslim bahawa isteri
saudara dan juga sahabat karib sentiasa ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita faham yang menenangkan hati kita mendapat pasangan. Macam kita perempuan, kita nak suami kita juga adalah pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munzal sadat. Ni adalah anak pernah jadi ni saya masa dia Husnul Khatimah belajar kat mana? Insaniah satu kan. Musyrifah masa dekat Mesir dululah kan. Lah ni dah tak jadi musyrifah dah kan. Okey. Jadi kita lihat di sini bahawa kita nak pasangan kita. Kalau kita perempuan, kita nak pasangan kita, suami kita tu orang yang taat kepada Allah. Kalau lelaki dia nak pasangan dia, isteri dia tu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa? Kalau kita lihat daripada kitab Riyadhus Shalihin, ada kita tengok di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wanita itu dikahwini disebabkan ada 4 perkara. Yang ni pun juga kita famous kita apa boleh bagi tahu sikit Husnul Khatimah ni, Rasyadah semuanya ni orang-orang mengaji kat Mesir, orang-orang yang mengaji kat Jordan ni semua dah power-power dah ni. Apa dia 4 perkara tu? Islam mengajar kita kalau kita nak pilih pasangan kita kena ada 4 perkara. Boleh tulis sedikit Apa 4 yang perlu kriteria yang perlu kita dahulukan, yang perlu kita tengok sebelum kita nak memilih pasangan. Sebab apa? Memilih pasangan ini adalah satu step untuk kita nak melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu bukan kita pilih pasangan ni tangkap muat je kan? Tak. Bukan macam beli gula-gula dekat kedai, tak. Tapi kita kena tengok betul-betul siapakah pasangan kita. Sebab daripada pasangan kita itulah akan lahirnya zuriat kita. Sebab tu kita kena pilih. Apa dia? Tolong tulis sikit Yang berada di talian. Apa perkara yang amat ditekankan dalam Islam dalam kita memilih pasangan. Keturunannya. Okey, Kak Com dah bagi tahu. Agamanya, hartanya, kecantikannya. Tapi yang paling penting adalah pilihlah yang beragama. Tahniah kepada Kak Com. Okey. Jadi di setiap keluar ayat ni hadis lagi kan. Semua dah power-power ni refresh je sebenarnya kan. Okey. Jadi kita tengok di situ bahawa yang pertama kita lihat bahawa kalau ikut daripada hadis ini, yang pertama kita tengok pilih disebabkan 4 perkara. Yang pertama hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan yang keempat adalah agama dia. Okay. Jadi yang paling penting daripada semua-semua tu, kita kena pilih yang paling penting adalah agama dia. Jadi mungkin kita tengok kan, ada setengah kita kan dapat jodoh, tengok kan anak menantu dia ni tak cantik mana pun kan. Kalau tengok tu Allahu Akbar. Tapi Masya Allah, Tabarakallah kan, akhlaknya, solatnya, baca Qurannya, ya Allah kan, hebat sangat. Jadi itu yang lebih dipilih oleh mak mentua dia. Jadi sebab itu kita kena pilih pasangan kita dari sudut agama. Tak semestinya kena ngaji Al-Azhar ataupun mengaji Universiti Al-Baik ke, University of Jordan ke kan. Tak. Yang penting pasangan kita itu adalah orang yang ada agama. Kalau datangnya lelaki yang ada agama, jadi kita kena pilih untuk bagi kepada anak kita. Sebab tu ada hadis kan. Jadi sebab itu kita kena pilih menantu kita, kita kena pilih menjadi ahli keluarga kita ini adalah daripada orang yang beragama. Penting kepada kita. Selain daripada itu kita tengok selain daripada itu kita tengok sini, maksud di situ juga yang kita nak daripada itu juga, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami ini adalah imam, pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu kita ini Allah Subhanahu wa taala utuskan kita dekat muka bumi ini bukan setakat kita hanya duduk di rumah, tetapi kita ada tanggungjawab.
Tanggungjawab kita kepada agama kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita. Walaupun kita seorang wanita. Sebab itu, kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah kami ini pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Kalau kita orang-orang agama tak memimpin masyarakat, maka akan dipimpin oleh mereka yang jahil agama. Maka akan rosaklah umat Islam. Maka akan huru-hara lah, bermaharajalela lah segala kemaksiatan. Sebab itu kan, walaupun sekarang ini kita berada di dalam keadaan PKP, kita tetap boleh memimpin masyarakat dengan kita menggunakan teknologi yang ada. Kita buat program dan sebagainya. Sebab apa? Ini adalah untuk kemaslahatan ummah. Bukan untuk kita seronok-seronok. Jadi itu pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini adalah pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Kan? Jadi sebab itu penting kepada kita. Kita kena doa-doa ini. Amalkan kalau boleh setiap waktu solat. Setiap waktu kita solat itu, kita baca doa ini. Kan? Dan juga kalau boleh anak kita, saya selalu sebut apa dia ni? Apa perlu kita buat bila tiba-tiba ditakdim Ustazah? Ahlan wa sahlan Ustazah Roshizah. Ni soalan bocor ni kan. Okey, ditakdim Ustazah. Okey, kita tengok aham minal muhim. Aham minal muhim. Jadi teringatlah pula secara kenangan ketika mana di Mesir kan. Ditakdim Ustazah. Jadi macam mana pula kita ni? Kita tengok apa yang kita nak. Kan? Apa yang kita nak. Kalau bukan waktunya lagi kan, kita kena bincang elok-elok lah ya Ustazah Roshizah. Okey. Jadi sebab apa? Sebab kita kena fikir bukan satu-satu. Kalau kita yang belajar untuk sahabat-sahabat ataupun para pelajar yang masih lagi dalam belajar, macam kami ni dah zaman yang dah lepas dah ni. Zaman duduk Mesir, zaman duduk kat UKM, zaman duduk universiti, masa degree, master tu dah lepas dah kan. Jadi tapi yang kita bincang di sini, kalau orang takdim kita tak habis belajar lagi Ustazah, macam mana? Okey, tengok pada kemampuan masing-masing. Tanya diri masing-masing. Kalau rasa boleh bawa, pandai mengurus diri, pandai mengurus rumah tangga dengan baik, ahlan wa sahlan. Namun kalaulah kita rasa diri kita tak mampu lagi nak menjadi isteri ketika kita tengah belajar, kita sendiri pun tak boleh bawa diri, kan? Apatah lagi nak ada suami ataupun ada isteri. Contohnya. Jadi kita kena fikirlah yang mana lebih aham minal muhim. Kalau sekiranya nak takdim, kita nak bertunang. Dan kalau dia sanggup tunggu Ustazah, ahlan wa sahlan. Tunggulah 3-4 tahun kalau dia sanggup tunggu. Tapi kalau dia tak sanggup tunggu, nak buat macam mana? Itu kena bincang elok-elok lah ya. InsyaAllah lah ada jalan keluar yang terbaik untuk kita. Jadi teringat dah zaman-zaman universiti dulu kan. Okey, tak apa. Jadi itu jadi kita tengok apa yang penting penting dalam hidup kita, apa matlamat kita. Bukan kita menolak sebab saja-saja, tetapi ada sebab-sebab tertentu. InsyaAllah kita doa banyak-banyak. Alhamdulillah Allah Ta'ala akan takdirkan, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita pasangan kita yang terbaik insyaAllah kan. Wanita yang baik insyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kepada lelaki yang terbaik insyaAllah kan. Okey, jadi itu doa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Dah dekat dengan setengah jam dah pun rupanya Jadi sekali lagi sebab ada permintaan supaya saya ulang balik sebelum saya habis pengisian ni, untuk apa doa yang saya baca pada hari ini. Okey, yang pertama, doa yang saya baca pada hari ini adalah, kalau tengok dalam buku ini, buku Doa Baiti Jannati ini, muka surat 6. Muka surat 6, doa untuk memperolehi pasangan ataupun isteri ataupun suami lah dan juga zuriat yang bertakwa. Okey, jadi doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan. Jadi sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan amalan kita ini Allah Ta'ala makbulkan, doa kita ini Allah Ta'ala makbulkan,
Mudah-mudahan generasi kita ini generasi yang bertakwa, generasi ulama, generasi fuqaha, generasi yang akan bakal memimpin Islam suatu hari nanti. InsyaAllah kita doakan. Walaupun Allah Ta'ala uji macam mana sekalipun anak kita mungkin sedikit saya nak sambung kan. Pada petang ini mungkin kita tengok anak-anak kita yang masih lagi kecil. Anak kita ni ya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah kan. La khawla wa la quwwata illa billah. Okay, ahlan wa sahlan kepada pelajar saya Adam Khan. Dia selalu dia baik, bagus insya-Allah bakal menjadi suami yang soleh insya-Allah. Okey. Jodoh yang terbaik pasti akan tiba nanti ya, betul. Jadi kita kena doa dari sekarang Adam dan juga mewakili sahabat-sahabat yang lain. Walaupun kita tak kahwin lagi, kita tak tahu lagi kat manakah jodoh kita, kita kena doa dari sekarang. Doa dari sekarang untuk kita mendapat pasangan kita yang baik dan juga anak-anak kita juga anak-anak yang baik, anak yang soleh dan solehah yang juga bakat dan insya-Allah akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Saya teringat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar. Sultan Muhammad Al-Fatih kalau kita tengok mungkin juga karakternya macam jugalah dengan anak-anak kita yang berada di rumah. Budak-budak yang aktifnya dan bukan setakat aktif dan juga mungkin ada di kalangan anak-anak kita yang hyperaktif. Jadi ibu bapa ini Allah Ta'ala uji dengan kesabaran. Supaya kita ni kena sabar. Dengan anak-anak yang aktif dan sebagainya. Jangan kita putus asa dalam mendidik anak-anak. Apa jua anak kita ni seorang yang aktif sangat ke, yang lembut sangat ke, kita kena latih anak-anak kita. Kan? Sebab apa? Kita tengok macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih yang ayah dia pun dah pening kepala dan macam mana nak didik anak dia. Dan dia punya visi dan misi untuk melahirkan anak dia adalah pemimpin ummah kan. Sebab itu dia cari pelbagai cara untuk nak bagi anak dia menjadi anak yang cukup hebat. Jadi kita lihat bahawa di sini kita juga Allah Ta'ala bagi pengalaman yang sama. Kadang-kadang kita dah rasa dah give up. Anak kita yang aktif sangat kan. Kita tengok balik sirah. Kita tengok balik sejarah-sejarah Islam. Apa kurangnya pendakwah-pendakwah kita dulu pun memang ada yang terlalu aktif kan. Tapi kita lihat anak yang aktif itu adalah salah satu tanda anak kita bakal menjadi seorang yang aktif apabila dia dewasa kelak. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih yang dulunya dia cukup aktif masa kecil. Dan Allah Ta'ala beri dengan sebabkan dia aktif, dia lincah dan dia boleh memimpin satu bala tentera yang cukup hebat yang boleh menguasai kota Konstantinopel. Jadi sebab itu kita jangan putus asa, teruskan usaha, teruskan berdoa untuk melahirkan generasi ulama fuqaha insya-Allah yang bakal menjadi pejuang Islam pada suatu hari nanti. Jadi itulah sedikit yang saya ingin kongsikan pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Jangan putus asa. Saya sebut sekali lagi, teruskan usaha ikhtiar kita, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan bukan setakat di dunia. Kita bukan mengharapkan manusia, tetapi kita sebenarnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu kita dalam mentarbiah anak. Saya teringat satu kata-kata daripada sahabat-sahabat saya. Dia kata, kalau kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau tengok hadis pun kan, kita serah ke Allah. Serah ke Allah. Allah Taala yang akan jaga anak-anak kita. Macam kita mungkin ada di kalangan kita seorang yang jemaahnya kan, dia aktif dalam jemaah. Kita tengok bila dah dia ni nak mendidik anak-anak, siang malam pergi meeting, siang malam pergi berdakwah dan sebagainya. Bila dia nak didik anak, apa yang dia bagi tahu kat saya, kalau kita buat kerja tu untuk agama Allah, nanti insya-Allah Allah Taala akan jaga anak-anak kita. Allah Taala yang akan tarbiah anak kita. Allahu Akbar kan. Tapi kalau kita tengok daripada Al-Quran sendiri, in tansurullah yang surkum kan. Kita yakin kalau kita tolong agama Allah, Allah Taala akan tolong kita. Namun jangan kita habiskan masa kita semata-mata, maksudnya bukan serah sepenuhnya tanpa kita ada usaha. Kita kena ada usaha, insya-Allah. Jadi dah dekat dah ni pun. Jadi saya minta maaf banyak-banyak panjang hari ni. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.